Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para pelajar yang tengah menonton, yang sedang menonton channel Cikgu Uci. Jadi pada kali ini Cikgu akan teruskan lagi dengan video part yang keempat, iaitu bagaimana mengaplikasikan cara-cara mengingat yang telah Cikgu sharekan tadi sebelum ini di dalam video PDPC Cikgu, di dalam soalan-soalan SPM. So, jom kita cuba aplikasikan cara mengingat analisis kualitatif anion, cation dan juga tindakan haba ke atas garam. Tanpa berfikir banyak, jom kita saksikan. So, di sini Cikgu bawakan satu soalan kepada kamu. Okey, so Cikgu bacakan dahulu soalan garam ini. Rajah 3 menunjukkan penukaran bagi garam X. So, Cikgu pilih dahulu pen merah lah biasanya ya, supaya para pelajar nampak. Okey, penukaran garam X apabila dipanaskan dengan kuat dan dilarutkan dalam air, larutan yang terbentuk seterusnya diuji dengan larutan natrium hidroksida. So, di sini mari kita lihat. Jadi kita dapat lihat gambar rajah 3 di sini. Pepejal garam X, iaitu garam yang kita tidak ketahui, dikenakan haba. So, kita nampak ni ya, tanda dikenakan haba. Akan menghasilkan satu oksida logam. Oh, ada dua gas yang terbentuk, iaitu gas perang, gas tanpa warna. So, dalam video sebelum ini, Cikgu telah pun berulang kali menyatakan bahawa garam nitrat saja yang akan menghasilkan dua gas apabila dikenakan haba. So, kita dah tahu garam X tu adalah mengandungi ion nitrat. Kerana apa? Ada dua gas yang terbebas di sini. Satu gas perang. Of course, gas berwarna perang ialah gas nitrogen dioksida, dan gas tanpa warna tu ialah gas oksigen. Maka di sini kita tahu bahawa pepejal garam X itu mengandungi nitrat. Okay, so sekarang kita dah tahu dia bin nitrat. Bin ya. Bukan benti. Benti pun bolehlah juga. Bin nitrat. Okay. So, dia nitrat dan kita tak tahu apa yang berada di depan dia. Okay. So, nitrat tu ialah anion dia. Macam mana cikgu dapat ni? Ada dua gas terbebas. So, dia confirm NO3. Kemudian kita tak tahu dia punya oksida logam ni terlebih dahulu, kita hold dahulu. Tapi kita tahu oksida logam of course ada O di belakang lah. Dan kita tak tahu apa logam yang di depan dia, cation di depannya. Tapi kita nampak di sini bahawa pepejal garam X tersebut apabila ditambahkan dengan air, dia akan membentuk larutan garam X yang mana apabila diuji dengan larutan natrium hidroksida, larutan natrium hidroksida ialah alkali kuat kan? Okey, untuk menguji kehadiran cation ni. Mendakan putih larut dalam natrium hidroksida berlebihan. So, kita tahu mendakan putih larut. Kita telah pun menonton dalam video sebelum ini bahawa MPL hanya untuk grup yang kedua, iaitu ZAP. Dalam Megikari ZAP tu, grup pertama Megikari MP. Grup kedua MPL. Okey, kalau natrium hidroksida. So, grup kedua tu ialah ZAP. Okay. So, zinc, aluminium, plumbum. ZAP. Okay. Jadi, cation yang mungkin terdapat dalam larutan X ialah zinc, aluminium ataupun plumbum. Maksudnya di sini, pepejal garam X mungkin boleh jadi zinc nitrat, boleh jadi dia aluminium nitrat, boleh jadi dia plumbum 2 nitrat. Jadi sekarang kita bolehlah pergi ke soalan dia. Apa yang soalan mahu? Kenal pasti satu anion yang hadir dalam garam X dan huraikan satu ujian kimia untuk menentukan anion tersebut.
kita mesti selalu lihat pada markah, 4 markah. Maksudnya, markah pertama kenal pasti anion, markah 3 markah, markah kedua, ketiga dan keempat adalah untuk ujian pengesahan anion tersebut. Okey. Jadi, ion yang hadir anion ialah ion nitrat lah. So, tulis sahaja anion yang hadir, ion nitrat, 1 markah. Ujian pengesahan, kita terus ingat ujian pengesahan Coxsone tadi ya. Coxsone si cincin perang. So, nitrat, Coxsone si cincin perang. Ialah yang paling belakang, no. Jadi, kita akan nampak di sana ujian pengesahan, no. Ujian pengesahan bagi ion nitrat, Coxsone si cincin perang. So, nombor 4 tu cincin perang terbentuk. Okey. Kemudian, markah pertama dia 1, 2, 3 ni. 3 markah. Ialah dalam ujian pengesahan mesti ada alat radas dan juga paling kurang ada alat radas dan juga sukatan ya. Alat radas kebiasaannya untuk ujian pengesahan anion kaket ion hanya menggunakan tabung uji sahaja. Dan kalian mesti tahu berapakah sukatan untuk tabung uji. Kebiasaannya 2 cm padu hingga 10 cm padu. So kita ambil jalan selamat dalam 3 hingga 5 cm padu lah. Okey. So, masukkan larutan berisi larutan garam X ke dalam tabung uji. Masukkan 3 cm padu larutan garam X ke dalam tabung uji. Tambahkan. Okay, kita tahu tadi kalau untuk Coxsone si cincin perang, no si cincin perang, kita hanya tambah semua SO4 di belakang dia. Kalau masih ingat dalam video sebelumnya. Tambahkan sedikit larutan asid sulfurik cair. Kemudian ini asid sulfurik cair. Tambahkan lagi larutan ferrum 2 sulfat. Tambahkan setitis demi setitis larutan asid sulfurik pekat ke dalam tabung uji secara perlahan-lahan cincin perang terbentuk. Maka dapatlah 4 markah. Jadi kita dapat mengaplikasikan pengetahuan kita tadi dalam Coxsone. Okey, seterusnya nanti cikgu akan perincikan lagi dalam video yang seterusnya. Kali ini cikgu pantas sedikit. Okey. Kemudian kita tengok soalan seterusnya. Kenal pasti 3 cation yang mungkin hadir dalam larutan garam X. Tadi kita dah bincangkan. Huraikan ujian kimia untuk menentukan cation itu. So, kita tahu bahawa cation yang mungkin hadir dalam garam X ialah cation Zn2 positif, Al3 positif, dan seterusnya plumbum 2 positif. Huraikan ujian kimia untuk menentusahkan cation itu. Saya rasa soalan ni dia huraikan sebab dia 6 markah saja. So huraikan ujian kimia untuk menentusahkan salah satu cation tersebut. Mungkin salah satu. Okay. So, kalau dia nak 3-3, mesti markah dia lebih daripada 6. Kebiasaannya lah. Okay. So, kalau salah satu cation tu, kita boleh pilih Zn2 positif. Okay, mudah saja. Iaitu, kita boleh guna kaedah yang dibalik. Iaitu, menambahkan larutan natrium hidroksida secara berlebihan ke dalam garam X. Kemudian, nombor 2, mendakan putih larut terhasil. Okey, kemudian tambahkan larutan amonia ke atas garam X. Okey, mendakan putih larut juga terhasil dalam
larutan amonia berlebihan, maka cation Zn2 positif disahkan hadir. So yang itu kalau kita cerita tentang ujian cation dan juga anion bagi ujian pengesahan cation yang hadir salah satu. So cikgu pilih Zn2 positif tadi. Mudah kan apabila kita aplikasikan semua cara mengingat seperti Magica Result. Kemudian nombor 2 tu Coksono, kemudian tindakan haba ke atas garam. Mudah untuk kita menjawab soalan-soalan seperti ini nanti. Okay, so jika ada apa-apa pertanyaan boleh tulis di komen atau boleh temui cikgu di dalam Telegram cikgu dan juga Facebook cikgu. Dan juga kalau ada apa-apa soalan boleh tulis dalam komen saja. Okay. Dan nantikan video cikgu yang seterusnya. Terima kasih kerana mengikuti cikgu dalam teknik mengingat kimia. Ringkas-ringkas saja, tak payah fikir banyak. Dan jangan lupa like, tekan butang subscribe dan jumpa lagi dalam video cikgu yang seterusnya. Bye. Terima kasih.